Okey, kata pinjaman bahasa Arab. Apa-nya tu tak tertukar pula. Kata pinjaman bahasa Arab. Ni mukmin. Oh, yang ni dah betul dah hijab Ustazah. Yang dalam buku salah. Muazin, mualaf, muktamar. Hamzahnya asalnya duduk atas waw. Tetapi apabila perkataan ini sudah terserap masuk dalam bahasa Melayu, jadi hamzahnya diasingkan. Ya, dah tak duduk atas waw. Hamzahnya diletak bersendiri, kedudukannya 3/4. Ya. Kata pinjaman bahasa Arab. Kebanyakan lah ya, kebanyakan kata pinjaman bahasa Arab yang ada hamzah atas waw, hamzahnya diasingkan, ya, majoriti lah. Okey, hamzah 3/4 untuk kata pinjaman bahasa Arab. Okey. Last sekali, huruf hamzah pada nama bangsa asing, bangsa Cina. Ya. Ditulis dengan hamzah nga, ya. Bunyinya ng, eng, ong. Ya. Kalau dia hamzah nga. Kalau eng, kalau kita tak guna hamzah, jadi ayam, tak boleh. Letak hamzah pun tak jadi. Ya. Jadi eng, ong. Kalau tak guna hamzah, jadi awang. Ya, jadi awang. Nak menjadikan bunyi ong, alif waw ong, ya. Jadi kedudukan hamzahnya 3/4 alif, ya. Okey, selesai. Baik, ada berapa tadi hamzah 3/4? Yang pertama, perkataan imbuhan an dan i. Yang kedua, diftong di awal kata untuk au dan ai. Ya, yang ketiga, vokal berganding, ya. Au, ai dan ui. Yang keempat, kata pinjaman bahasa Arab. Yang kelima, nama bangsa asing. Itu keadaan hamzah 3/4. Sekarang kita masuk hamzah sejajar. Ya. Okey, Ustazah? Okey, hamzah sejajar atau setara. Perkataan pinjaman bahasa Arab, ya, untuk hamzah sejajar ialah perkataan yang berakhir dengan hamzah. Setiap perkataan bahasa Arab yang berakhir dengan huruf hamzah, maka hamzah itu hendaklah ditulis secara sejajar, ya. Contohnya apa? Imla, lagi wudu, doa, lagi ambiya, ihfa, ulama, dan seterusnya. Baik, ada lagi perkataan hamzah sejajar, tapi perkataan itu hamzahnya ditulis di tengah. Apa dia? Al-Quran. Kenapa Al-Quran satu je hamzahnya tulis kat tengah? Yang lain muazin, katakan tak boleh, hamzahnya mesti ditulis 3/4. Tapi Al-Quran tengah. Kenapa? Satu je tu perkataan yang hamzah di tengah ditulis sejajar. Kenapa?
nama khas, ya. Nama khas. Yang lain itu semua istilah agama tu. Tapi nama khas. Yang ni nama khas. Al-Quran tu nama khas. Memang dalam Al-Quran memang tak boleh ditukar, ya. Satu je Al-Quran je yang hamzahnya sejajar. Yang lain semua hamzah di hujung. Senang je nak ingat. Apabila hamzah tu di hujung, maka ditulis sejajar, ya. Okey. Hamzah berumah. Huruf yang hadir di tengah rangkai kata sesuatu perkataan biasanya diguna perkataan serapan. Dia kata huruf yang terletak di tengah yang diapit oleh kata perangkai. Okey. Kenapa ada yang ditulis hamzah tu di tengah macam ni? Hamzah di tengah, di tengah, di tengah. Yang ini boleh pula hamzahnya berumah. Tapi kenapa ada perkataan hamzahnya tak berumah? Macam tadi kan? Macam tadi contohnya apa? Mukmin. Mukmin. Kan? Kenapa hamzahnya 3/4? Kemudian tak ada rumah. Kenapa yang ini ada rumah? Kenapa? Kenapa tak dijadikan sekali? Ni pun buat rumah, yang ni pun buat rumah. Yang ni tak ada rumah. Mu'alaf, tak mampu, ya kan, rumah mahal 300,000, tak mampu. Kenapa yang masalah? Masalah ni kaya ni, walaupun dia bermasalah tapi dia kaya, dia boleh ada rumah. Tahniah ni kaya, malaikat ni lagilah kaya. Kenapa ada yang ada rumah, ada yang tak ada rumah? Cuba baca dalam buku apa penerangannya. Hamzah berumah yang hadir di antara dua huruf perangkai. Itu keyword dia. Ustazah terangkan kat murid apa maksudnya tu? Ustazah terangkan kat murid masa mengajar tahun lepas tu, terangkan apa tu? Macam mana cara terangkan murid? Hamzah berumah ialah hamzah yang hadir. Hadir tu apa? Datang, yang berada di antara dua huruf perangkai. Terangkan kat murid macam mana? Macam mana terangkan kat murid? Terang tak ni? Masa ngajar terang ke baca? Baca. Lepas tu budak tanya, Ustazah apa makna hadir di antara dua huruf perangkai ni, Ustazah? Apa dia? Saya ni kalau jauh-jauh mata tak nampak, tapi tak suka pakai spek. Jadi mulut tak nampak. Apa dia? Okey. Itu pentingnya tafakuh tu, ya. Okey. Masalah kita eja satu-satu. Mim, sin, lagi hamzah, lam, ha. Ya. Baik. Pernah kursus aujad tak? Siapa tadi yang tanya perangkai itu apa, Ustazah? Pernah kursus aujad dengan saya tak? Tak pernah, ya? Aujad ni basic untuk darjah 1. Darjah 1 kita ada belajar huruf yang boleh disambung dan huruf yang tak boleh disambung, ya. Baik, perangkai itu ialah huruf yang boleh dirangkaikan. Maknanya huruf yang boleh disambung. Kita tengok. Mim boleh sambung dengan sin tak? Boleh, kita bagi simbol tambah. Sin boleh sambung dengan lam tak? Lam boleh. Lam boleh sambung dengan ha tak? Boleh. Okey. Baik. Dia kata penerangannya hamzah yang hadir
di antara huruf perangkai. Huruf perangkainya apa di sini? Sin dengan lam. Maknanya hamzah ni duduk antara sin dan lam. Dua-dua huruf yang boleh bersambung, ya. Jadi oleh kerana dia boleh bersambung, maka kita bagi dia rumah. Sebab dia boleh sambung. Macam mukmin tadi, waw perangkai tak? Tak, waw tak boleh sambung. Sebab itu hamzahnya tenggek, duduk langkah sendiri-sendiri. Tak ada siapa nak buat ke rumah. Ya. Okey, kita tengok. Malaikat, mim, lam, alif, hamzah, kaf, ta marbutoh. Okey, mim semua ni bersambung lah. Kita cerita yang dua di antara dua, ya. Lam, alif. Baik. Ini alif. Alif bukan huruf perangkai, huruf yang tak boleh disambung. Hamzah, kaf. Tapi kenapa ada rumah? Kenapa hamzah ni ada rumah? Sedangkan ini bukan huruf perangkai. Ini pun serapan saja. Mu'alaf pun serapan. Tapi kenapa yang ni ada? Ada ni kan, malaikat. Sedangkan sini alif. Okey. Sebabnya dalam Quran kan tulis macam ni. Kan dia memang dah ada rumah. Kan? Dalam Quran memang dah ada rumah. Jawapannya dalam Quran memang dah ada rumah. Jadi alif ni, walaupun dalam bahasa tulisan Melayunya bila terserap kita bubuh ada alif ni, tapi dia kekal ada rumah. Sebab dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran memang dia tulis lam dan kaf. Dia punya huruf perangkainya yang mengapit dia. Kan? Alifnya ni alif, dia tak macam tu kan? Jadi dalam Al-Quran memang dah ada. Ya? Jadi setiap huruf hamzah yang hadir di antara dua huruf perangkai, apabila diapit oleh huruf perangkai, ya, maka hamzah itu berumah. Kecuali malaikat, ya. Perkataan pun tak banyak, Ustaz. Saya cari dalam Quran jumpa masalah dengan tadiah ni. Jadi tak masalah lah nak mengajar. Walaupun nampak susah, tapi tak masalah mengajar, ya. Murid boleh hafal contoh dia, ya. Okey, ada soalan? Habislah tajuk hamzah. Ya, kita dah habiskan pagi ni. Hamzah di atas alif, hamzah di bawah alif, hamzah 3/4, hamzah sejajar dan hamzah berumah. Okey, rasa-rasanya murid kita boleh kuasai tak ni? Banyak ni, InsyaAllah, ya. Dia kalau dengan berserta dengan latihan dan contoh-contoh yang betul, InsyaAllah. Okey, sekarang kita masuk kepada eka suku kata. Apa makna eka suku kata? Alah pandainya Ustazah. Satu suku kata. Perkataan satu suku kata yang dikekalkan huruf alif. Baik, suku kata tertutup. Ini kaedah suku kata tertutup. Suku kata tertutup pola A, ya, pelajaran darjah 1 semester kedua. Suku kata tertutup pola A dalam kaedah penulisan bahasa Melayu hendaklah A-nya digugurkan, ya. Suku kata tertutup. Okey, boleh. Tahu tak suku kata tertutup tu?
nanti saya dah habis, terang dah habis, tiba-tiba dah nak balik ada yang tanya, Ustazah semua kata tertutup tu apa? Ada ya? Okey. Sungguh kata tertutup, kalau dalam Rumi dia mesti KVK. K ni apa? Huruf konsonan. Yang ni vokal. Konsonan. Okey, konsonan. Okey. Vokalnya duduk tengah-tengah. Kalau dalam Rumi. Katakan apa? Bas. Bas. Kaedah penulisannya gugur alif. Jadi ditulis dengan sin sahaja. Ya? Ataupun kalau apa ada, kalau Rumi dia susah sikit, ada KKVK. KKVK ni apa? Katakan ngan. Ya? Gugur A. Ya, tapi kalau dalam Jawi tak susahlah sebab kita memang semua KVK. Ya, semua KVK. Okey, bila A di tengah-tengah, gugur alif. Kaedahnya murid belajar darjah 1 ni. Ya, kita pun dah ajar darjah 1, darjah 2, darjah 3 kan. Bila ada vokal A di tengah, gugurkan alif. Sampai darjah 4, ya, ada perkataan yang vokal A di tengah tetapi tak gugur alif. Contohnya waw. Sebab tu mengajar Jawi, tulis Rumi tak salah. Ya, jangan syok sendiri dengan Jawi je. Budak yang tak tahu membaca terus tak tahu baca. Ya. Waw. Okey, kita cakap dengan murid. Waw sama dengan apa? W sama dengan waw. Alif. Pa. Ya. Sepatutnya ni gugur. Tetapi dalam keadaan kalau bermula dengan huruf waw tidak gugur. Sebab apa kalau waw satu suku kata tu tak gugur? Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa waw kalau waw satu suku kata tak gugur? Yalah, dia KVK. Kenapa kalau waw, kalau perkataan lain gugur? Ya, bas tadi gugur, tang tadi gugur, lagi apa? Tar, gas, gugur. Tapi kenapa kalau berawalan dengan waw dia tak gugur? Dalam huruf Jawi dia vokal. Baik, dia macam ni. Waw ni dia boleh jadi W, boleh jadi U, boleh jadi O. Kan? Ini duduk dalam satu kumpulan. Dia boleh jadi konsonan, boleh jadi vokal. Kan? Tak ada masalah lah, tak ada masalah. Okey, jadi sekarang ni ceritanya ini yang konsonan. Tapi kenapa dia kalau bermula dengan waw dikekalkan? Kalau tak dikekalkan tak boleh baca tu. Cuba tengok. Boleh baca tak? Waw. Waw. Boleh baca tak? Boleh? Ya? Wang. Ya? Wang. Boleh baca tak? Boleh. Tapi kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Mesti dikekalkan alif dia. Alifnya tak digugurkan. Imbuh dan akhirat tak ada imbuh-imbuh sudah. Belum berimbuh ni, belum berimbuh. Belum berimbuh lagi. Ya, baik. Kita tengok ejaan ni. Dia kalau satu kacau, satu je masalah timbul, dia kacau yang lain, ya. Ya. Okey. Gugur alif ikut kaedah. Jadi boleh jadi tak? Boleh baca tak? Tak boleh. Bila timbul masalah wu, maka alifnya hidup. Dan kaedah ini terpakai untuk semua perkataan yang berawalan dengan huruf waw satu suku kata.
Ya. Okey, itu je. Itu je sebabnya, ya. Sebab tu bila perkataan satu suku kata waw, maka hendaklah dikekalkan alifnya. Jangan cakap dengan murid tambah alif. Tak ada tambah-tambah. Dia kekal atau gugur. Itu je, ya. Kita ikut kaedah penulisan padanan huruf, ya. Ikut kaedah padanan huruf. Sebab tu dalam homograf pun, kalau mengajar murid darjah dalam homograf, jangan kata tambah, kekal, ya. Baik. Katakan tadi tar. Tar. Ya. Kalau ikut padanan huruf, kaedah padanan huruf, ta, alif, ro. Gugurkan alif. Gugurkan alif. Jadi taro, tar. Ya. Asalnya alif ni wujud tak kalau ikut padanan huruf? Wujud. Alif ini gugur sebab apa? Sebab kaedah suku kata tertutup pola gugur alif. Sepatutnya dia ada, tapi dia gugur sebab kaedah. Ya, sebab kaedah. Ya, jadi kalau kaedah ini tidak dipakai, macam waw tadi, kalau gugur dia jadi bunyi lain, tak jadi bunyi waw, jadi bunyi wu. Maka dia tidak guna kaedah ni. Jadi alifnya itu dikekalkan. Begitu juga kalau mengajar homograf darjah 6. Ya, homograf katakan pantas. Okey. Gugur. Tulis. Pa, nun, ta, sin. Ya. Jadi pentas, tak jadi pantas. Masalahnya dekat pan ke dekat tas? Pan. Sebab pan ni boleh jadi bunyi pen, boleh jadi bunyi pan. Okey, masalahnya dekat pan. Untuk menjadikan bunyi pan, maka alif ini kita kekalkan. Ya, kita kekalkan. Macam tu. Terusnya ya. Kita kekalkan. Ya, jangan cakap tambah alif. Kalau kita kata tambah alif, seolah-olah dia imbuhan, ada penambahan. Ya, kita tak tambah, kita kekal atau gugur. Jadi dalam kes ni kita kekalkan. Ya, ni perkataan yang berawalan dengan huruf waw, maka dikekalkan alifnya. Ya, kita tidak pakai kaedah gugur alif. Ya, satu lagi apa yang kita kekalkan? Ini yang pertama, ini yang kedua. Ejaan dan. Bukan semua ejaan tradisi. Ejaan dan saja dalam perkataan ejaan tradisi. Dan. Ya, dan kekal alifnya. Kenapa tak digugurkan alif dalam ejaan dan? Kenapa tak digugur alifnya, Ustaz? Kenapa tak gugur? Dan sebab dia ejaan tradisi. Kenapa ejaan tradisi kita gugurkan alif? Sebab ejaan tradisi itu apa, Ustaz? Ejaan tradisi itu apa? Ejaan lama. Ejaan lama yang digunakan pakai daripada zaman sebelum Zakbar lagi. Maknanya bila tulisan Jawi itu mula digunakan oleh orang Melayu akibat daripada pengaruh orang Arab yang datang berdagang di tanah Melayu pada masa itu. Ya, orang Melayu pun menulis Arab, menulis Jawi. Ya, menulis perkataan Melayu dengan tulisan Arab. Asalnya dulu, ya. Dan dia menulis dan itu ada alif. Bila Zakbar buat kaedah,
menyeragamkan kaedah yang dipakai. Zakba pun kekalkan ejaan dan. Dan itu ditulis ada alif. Pengaruh apakah yang dibawa oleh orang Melayu pada masa itu? Dia guna pengaruh apa ni orang Melayu? Dan tu pengaruh Arab, pengaruh tulisan Arab. Kita tengok pengaruh tulisan Arab yang digunakan, ya. Kata serapan bahasa Arab eka suku yang dieja, yang ejaan asalnya menggunakan huruf alif. Kan bahasa Arab kalau satu suku kata kan dia ada alif. Am, khas, bab, lagi apa? Hal, taj, zat. Orang Melayu ikut kaedah inilah. Tapi kalau ditulis tak ada alif, gugurlah alif. Macam khod, kan? Khod nasah, khod satu suku kata. Ditulis asalnya dalam tulisan Arab tak ada alif. Tak ada alif lah. Ini yang ada alif. Satu suku kata yang dieja ada alif. Jadi orang Melayu pada masa itu dia terpengaruh dengan ejaan Arab ni, ya, dengan ejaan Arab. Kalau ejaan Arab satu suku kata ada alif, maka dan ini dieja mengikut kaedah Arab, ya. Baik, yang W tadi, wang, satu suku kata. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Satu suku kata, ya. Wang, ya, wang dieja dengan waw, alif, na. Tapi kalau katakan kita jadikan dua suku kata, bawang, gugur tak alifnya? Gugur, ya. Kalau kita jadikan wangse, gugur tak alifnya? Gugur. Syaratnya satu suku kata je. Ya, itulah dia susah kan? Susah. Budak pun dia jadi pening kan? Satu suku kata ada alif. Eja bawang, bubuh alif, kena marah pula. Kan, salah pula. Okey, jadi tajuk dia suku kata tertutup pola A yang dikekalkan alifnya. Ya, sebab bukan semua dia ada alif, ya. Ini patutnya masuk homograf, tapi kami fikir-fikir masa buat buku tu macam tinggi sangat kalau cerita pasal homograf. Sebab homograf tu dah jangan nanti nak sentuh lagi, kan. Okey, selesai. Hukum ewa. Baik, hukum ewa. Hukum ewa, perkataan yang berawalan dengan i talim. Suku kata pertama mesti i talim, ya. Apa ni i talim? Bunyi apa i talim? E ke e? E, ya. I talim bunyi e. Katakan apa? Le. Lagi? De. Lagi? Me. Lagi? Se. Ya, ini bunyi Itali. Ya. Ustazah kalau ajar ni gunakan kotak. Ya. Gunakan kotak macam ni, senang nak terang kat murid. Ini suku kata pertama. Ini suku kata kedua. Suku kata kedua, suku kata pertama mesti ada italim. Le, de, me, se. Suku kata kedua mesti diawali dengan huruf W. Ya, mesti ada huruf W. Ni suku kata wa tertutup. Okey, tertutup. Wa tertutup, ya, bukannya wa terbuka, wa tertutup.
Contohnya apa wa tertutup berawalan dengan huruf W yang tertutup, apa dia? Lewat. Lagi dewan. Lagi wah. Lagi sewah. Ya. Okey. Lewat. Ini kaedah apa? Kaedah apa? Kaedah apa? Kaedah apa? Kaedah apa? Kaedah apa? Eka suku tu satu suku kata. Kaedah apa? Suku kata tertutup. Apa kaedah suku kata tertutup? Gugur alif. Ya. Okey, kita uji. Lam, ya, waw, ta. Suku kata tertutup. Dal, ya, waw, nun. Mim, ya, waw, ha. Sin. Okey. Boleh tak kita bunyikan lewat? Agak-agak boleh tersalah baca tak? Kita jadi tersalah baca jadi apa? Liut. Kan? Liut. Yang ni diun. Yang ni miyuh. Yang ni siuh. Ya. Sebab itu, ya, sebenarnya penting benda ni, ya. Kalau Ustaz mengajar dalam kelas pun, kalau murid mungkin tanya, ya. Masalahnya Ustaz tadi dah cakap betul pada W. Sebab itu kalau mengajar Jawi, saya tekankan lagi sekali, saya bagi tahu lagi sekali, jangan lupa padanan huruf Rumi Jawi. Jangan abaikan Rumi. Ya, sebab murid kita kenal Rumi dulu. Ya. Jawapan Ustazah tadi semua jawapan Jawi. Sebab wow. Kenapa tak nak sebut sebab W? Ya. Di sini W ni huruf apa? Konsonan. Ya, huruf konsonan. Baik. Huruf konsonan. Bila dijawikan, boleh tak kita kenal ini konsonan ke vokal? Ya, sebab tadi saya dah bagi tahu, wow boleh jadi W dan O, A, U. Ya, yang ini vokal, yang ini konsonan. Ya. Bila dah jadi bentuknya macam ni, wow ni, siapa yang boleh bezakan ini konsonan ataupun vokal? Boleh beza tak? Oh, kalau wow konsonan tu bentuknya lain, kepalanya besar. Wow vokal kepalanya kecil. Ada beza tak? Tak ada beza. Bila tak ada beza, masalahnya dekat wow ni lah. Ya, masalahnya dekat wow ni, dekat W tadi. Wow ini ialah wow konsonan. Wow konsonan. Tetapi tidak boleh dibezakan dengan wow vokal. Jadi orang akan baca wow ini sebagai wow vokal. Itu jawapannya. Ya, wow ni sebenarnya wow konsonan. Ya, jadi kenapa tidak boleh ditulis dengan menggugurkan alif? Sebab wow ini tidak boleh dibezakan sama ada dia wow konsonan ataupun wow vokal. Nawaitu kita menulis, nawaitu wow konsonan, nawaitu wow konsonan, nawaitu wow konsonan. Tapi yang membaca boleh beza tak? Tak boleh, ya. Jadi jadilah liut, sebabnya dia guna wow konsonan, wow vokal. Ya, jadilah diun sebab dia guna wow vokal. Dia tak guna wow konsonan. Jadi untuk menjadikan dia wow konsonan, sebab itu letak
Alif. Bila dah letak alif, ada tak lagi orang baca liun? Tak ada. Ada tak lagi orang baca diun? Tak ada. Ya, jadi di sini nampak tak waw ni waw apa? Waw apa? Konsonan. Waw apa? Konsonan. Waw apa? Konsonan. Waw apa? Konsonan. Kan senang. Tu jawapannya. Ya. Jadi hukum ewa ialah mengekalkan suku kata tertutup pada perkataan berawalan dengan W. Dia waw mengacau tu kan, W tu yang dibaca dengan vokal banyak juga tau dalam Jawi yang dia kacau-kacau tu. Dia sepatutnya dibaca dengan konsonan, tapi orang tak boleh baca dia dengan konsonan. Dia kacau. Dia banyak juga lah contoh lain selain daripada hukum ewa. Okey, cuba cari contoh lain. Rewang. Okey, bagus. Rewang lagi. Sewang lagi. Mewah lagi. Apa ustazah depan ni cakap? Merah. Merah. Suku kata tertutup. Sewaan tu dia kata terbitan ataupun imbuhan. Kata dasarnya apa? Sewa. Sewa suku kata terbuka. Dia suku kata tertutup. Tu yang saya nak suruh cari contoh tu. Sebab apa suruh cari contoh, tak tengok buku? Dalam buku dah ada. Okey. Ada satu contoh, saya tunggu-tunggu tu sebut. Akhirnya ada juga yang sebut. Baik, ada ustazah sebut tadi jiwang. Terpakai juga untuk perkataan jiwang. Ya, J-I. Walaupun dia bukan I taling, tetapi dia menggunakan I. Jiwang. Ya, okey. Cuba kita tulis Okey, boleh baca tak sebagai jiwang? Boleh baca tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh baca? Dia kena baca jiung. Kenapa tak boleh baca jiwang? Dah Ustaz dah pandai dah. Sebab waw ni tak dikenal pasti identiti dia, ya. Sama ada waw konsonan ataupun vokal. Jadi untuk mengenal identiti kita letak alif. Okey, Ustaz dah bijak dah. Okey, cuba cari contoh lain lagi. Apa dia? Iwa. Iwa, ya. Lagi cuba cari. Ada tak lain? Tewas. Tewas. Okey, betul. Lagi. Apa? Kelewak. Apa? Lewang. Kelewang. Betul? Boleh? Lewang. Betul? Betul ya, ada perkataan kelewang ya? Okey, ni kita ambil dari sini. Lewang. Kelewang. Betul? Lagi?
Ada satu lagi, de wang ge. Ni. De wang ge. Tu satu lagi contohnya. Dewangga tu bahasa lama lah, kita pun dah tak guna, tapi ada dalam kamus. Cuba Ustaz cari maksudnya Ustaz. Ustaz dia nak cari. Cari maknanya. Cewa boleh? Cewa boleh? Boleh. Boleh. Cewa boleh. Okey. Lepas ni tajuk apa? Imbuhan. Sebelum imbuhan saya nak ni balik, refresh balik ataupun nak buka soalan. Kalau tak kita masuk kepada imbuhan awalan. Baik, cuba tengok ni. Za'ba kata muka surat 120 dan 155. Hanya jika bunyi yang kedua itu waw salah yang hidup, maka hendaklah dipakaikan dia saksi alif. Tu ayat dia, bahasanya bahasa lama. Sebab tu saya kata kalau buku Za'ba ni kalau beli pun tak boleh baca. Waw salah tu maksudnya apa? Dah lah waw salah, tapi yang hidup pula. Waw salah tu maksudnya apa? Maksudnya, saya tak tanya W. Waw salah tu maksudnya apa? Jika bunyi yang keduanya itu perkataan waw salah. Maksud waw salah tu apa? Waw salah tu apa? Waw salah tu apa? Maka hendaklah dipakaikan saksi alif. Waw salah tu apa maknanya? Itu betul gitu. Wawnya. Waw salah tu artinya apa? Suku kata tertutup. Wow, suku kata tertutup. Itu bahasa dulu Ustaz, macam tu. Maka hendaklah dipakaikan saksi. Saksi itu apa? Huruf saksi. Huruf alif waw ya tu huruf saksi. Ya, vokal. Waw salah tu maknanya huruf waw suku kata tertutup. Jika bunyi keduanya perkataan itu suku kata tertutup waw, maksudnya macam itulah, ya. Yang hidup tu maksudnya sekali dah tu, ya. Dia suku kata tertutup waw, maka hendaklah menggunakan huruf vokal. Yang terkecuali dari Undang-Undang 3 itu ialah sesetengah ejaan bunyi berkait. Ni terkecuali. Dia kata bukannya masuk ejaan tewas apa tadi, ya. Hias, siar, itu vokal berganding. Dan setengah-setengah perkataan tiada terhukum. Ni dia kata tak ada hukum. Hal tu dia tak masuk hukum. Itu ejaan pinjaman bahasa Arab, Islam, hisab dan sebagainya. Demikian juga perkataan-perkataan seumpamanya tewas, mewah, gewang, dewan. Ya, maknanya nak bagi tahu hukum-hukum ini memang dah ada lama dah. Dulu tak dibukukan. Maknanya kalau kita baca buku Za'ba tu, dia ada ayat tu yang saya suka. Sesuatu perkataan itu digunakan oleh
orang-orang yang ahli sekolah yang gunakan. Siapa ahli sekolah? Cikgu lah. Jadi dia buat kaedah tu berdasarkan ataupun yang digunakan oleh orang banyak. Kebanyakan orang guna ejaan tu, macam dan. Kebanyakan orang memang guna ejaan tu, tak ada khilaf. Sepakat dalam riwayat orang Melayu, ejaan dan tu dal alif nun. Jadi dijadikan kaedah, tidak diubah ejaan dan tu. Ya. Sebab itu hukum dalam kata jati Melayu walaupun pelik diteruskan, tak diubah. Ya. Walaupun pelik diteruskan. Sebab apa kita rasa pelik? Kita dah biasa mengeja ikut ejaan baku, ikut bunyi. Tapi Mak Saleh dia tak pelik, Ustazah. Mak Saleh tak pelik, Ustaz. PUT put, CUT cut, tak pelik dia. WKLMSJ kita apa-apa benda perkataan digabung, bunyinya sikit je. Mak Saleh, betul tak? Ya, tough. Ejaan tough macam mana? TOUGH. Mana F-nya? Bunyinya tough. Mak Saleh dia tak pelik. Betul. Sebab kita Melayu, kita dah biasa ikut bunyi. Sebab tu kita rasa pelik. Tapi memang pelik lah. Sebab orang yang tak pandai Jawi, ya, yang tak tahu Jawi, bila dia belajar Jawi ni, dia memang rasa susah dan pelik. Peliknya pada apa, Ustaz? Peliknya pada apa? Peliknya pada apa? Kalau saya peliknya pada alif. Pening Ustaz dengan alif ni. Pening. Betul tak? Siapa yang tak pening dengan alif? Ni lagi besar. Geram. Siapa yang tak pelik dengan alif? Alif. Ya, okey. Kita masuk kaedah. Kaedah yang pertama. Tulislah. Tak payah tulislah. Yang pertama, suku kata terbuka. Ada alif tak? Setiap perkataan suku kata terbuka mesti ada alif. Ya, yang A lah. Ni kita cerita alif je, ya. Kita cerita alif. Abata jaca daro sanga pakagala manawa bahayanya. Semua ada alif. Betul? Okey. Kaedah 1. Setiap suku kata terbuka ada alif. Okey. Kita masuk. Tu tadi satu suku kata terbuka. Yang kedua, kita masuk hukum sikit. Suku kata tertutup, macam nak buat? Tutuplah. Tertutup. Suku kata tertutup. Tadi ba. Ya, ada alif. Bila suku kata tertutup, ni ba. Ni ban. Suku kata tertutup, dah gugur pula alifnya. Ban. Ya. Okey. Yang suku kata terbuka ni, tengok pula. Masuk hukum. Ya. Hukum apa? Masuk hukum suku betapa segannya Cik Jam. Ya. Betapa segannya Cik Jam. Setiap perkataan pola AA. Raya contohnya. Suku kata kedua, gugur alif. Ya. Ini yang ketiga. Ketiga, tulis contoh dia. Raya, gugur. Ra alif, ya. Raya. Okey. Kalau yang darah lawanga, derlong, ada alif, tak ada masalah kan? Okey. Kemudian datang pula hukum aha.
Aha, ya. Kaga dulu, kaga. Kafga, ya. Cuka. Tak ada alif. Gugur alif. Ya. Cuka. Lagi. Jaga AA dia masuk sini. Yang IA, jika. Ya. Suka. Tiga. Tu masuk sini. Kalau yang AA, jaga, baka, dia masuk yang sini. Okey. Kemudian datang pula hukum. Aha. Ya, ini gugur suku kata kedua. Aha, gugur suku kata pertama pula. Jadilah maha. Ya. Okey. Kemudian ada pengecualian pula. Satu suku kata, eka suku kata tadi, wan. Gugur kekal pula. Kekal. Ya. Okey. Lepas tu tadi apa yang baru? Dewan. Kekal juga. Cerita alif je. Jadi bila kita mengajar murid macam ni kan, wan ada alif. Bila eka suku. Bila dua suku kata, tak ada pula. Ya. Betul saja. Sebab tu kalau murid walaupun tak faham kaedah, paling tidak dia tahu membaca, tahu menulis, itu dah cukup eloklah. Ya, itu belum lagi masuk ejaan tradisi. Tapi ejaan tradisi itu saya tak adalah nak apa, sebab dia tak banyak itu je. Dia memang dalam mana-mana bahasa pun memang ada perkataan-perkataan yang dibuat macam tu. Ya, ini je. Kita kena tahu, kena terang dekat murid di mana alifnya perlu berada, di mana tak berada. Ini suku kata terbuka, ini suku kata ni. Ini suku kata terbuka. Suku kata terbuka kaedahnya mesti ada alif. Tapi yang ni gugur alif. Suku kata, tiga suku kata pula. Misalnya suku kata ketiga, rasuah. Gugur alif pula. Ini kaedah suku kata terbuka. Gugur pada suku kata pertama. Ya, kalau Ustazah dah mengajar darjah 4 ni, yang darjah 1, 2, 3 mesti kuasai. Kalau tak boleh menguasai yang ni, gugurnya di mana, memang payah. Sebab tu saya kalau mengajar, mesti saya guna rajah. Suku kata pertama, suku kata kedua, suku kata ketiga, mesti guna rajah. Ya, untuk kita kenalkan kepada murid kita yang darjah 1, 2, yang darjah 2, darjah 3 tu ya. Sebab kalau tidak, kalau kita pun pening nak ingat suku kata ada ke, alif tak ada alif ke kan, lagilah murid kita sukatan tinggi. Kan? Darjah 3 tu dah belajar huruf betapa segancik jam. Ya, mengajar, kalau saya mengajar memang guna rajah. Terutama murid-murid semualah. Saya kalau mengajar murid darjah 1 sampai darjah 6 memang guna rajah. Ya, sebab paling senang nak bagi murid ingat. Okey, ada soalan? Ada soalan nak semula refresh ataupun nak semula ulang kaji yang tahun 2 ke tahun 3 punya sukatan pun boleh. Okey, hukum-hukum kata Jati Melayu dah menguasai ya. Sukatan darjah 3. Hukum-hukum dalam kata Jati Melayu. 3 suku kata dah kuasai. Hukum 3 suku kata lagi. Dia daripada hukum derlong, betapa segancik jam. Hukum kafga. Okey, imbuhan awalan berperdanter ya. Ini sebenarnya tak ada masalah sangatlah imbuhan awalan berperdanter.
Okey, imbuhan awalan ber, per, dan ter, ya. Perkataan berawalan huruf ber, per, dan ter, ya, pada kata dasar yang dimulai oleh huruf alif, ya. Huruf alif, ya. Contohnya apa huruf alif? Cari huruf alif. Cari kata dasar huruf alif. Ada. Jadi berada, ya. Iman, beriman. Berulang, ya. Kalau terabai, terikat, terusik, ya. Alih. Baik, apa yang dia nak sampaikan di situ? Perkataan yang berawalan dengan imbuhan ber, per, dan ter pada kata dasar berawalan dengan huruf alif, maka alifnya hendaklah dikekalkan. Okey, tugasan kita ialah cari pula perkataan yang bermula dengan huruf selain daripada alif. Senaraikan seorang cari 10. Yalah, sekejap je 10 tu. Selain daripada alif. Selain daripada alif. Kata dasar selain daripada alif. Menerima imbuhan ber, per, dan ter. Okey, apa dia contohnya? Buka, berbuka. Lagi? Terbuka. Lagi? Sentuh, tersentuh. Lagi? Bermain. Berbual. Ada tak perkataan imbuhan yang tak boleh masuk imbuhan ber, ter, dan per? Ada tak? Per. Katakan imbuhan per. Apa perkataan yang tak boleh masuk dalam imbuhan per? Apa per? Apa perkataan dasar yang tak boleh masuk dalam imbuhan per? Kuasa. Lagi? Maknanya kalau kuasa tu huruf K. K tak boleh masuk. Lagi? Macam per tak boleh masuk huruf K. Kan? Perkauman. Perkahwinan boleh okey, boleh. Cuba cari. Ada slide saya tapi cari tak jumpa pula. Berasa. Kalau di perkataan itu berawalan dengan huruf R ataupun ro, maka imbuhan dia sebenarnya imbuhan dia ber, tapi R yang kedua kena gugur. Seolah-olah imbuhan dia ya, berasa. Dia tak boleh dua R. Terasa. Kalau perkataan ber, per, ter dengan huruf-huruf kebanyakan dia boleh gunalah, ya, semuanya boleh guna. Dia boleh guna, dia tak boleh guna tu. Cuma pema tu. Pema belum masuk lagi lah. Kalau pema dia ada perkataan yang boleh masuk, ada yang tak boleh masuk. Ya, dia bukannya semua boleh masuk. Ya. Kalau pema dia boleh masuk fonem pertama dia pada kata dasar huruf ro, huruf lam, huruf mim, huruf nun, huruf waw, huruf nga dan huruf ya. Misal contohnya peraut, pelabur, peminum, mewarna, meyakini, menganga. Yang lain dia tak boleh masuk. Ya. Kemudian pen dengan men, ya, dia cuma boleh masuk huruf, dia tak boleh masuk huruf ta, dia gugur. Kalau masuk huruf ta, dia punya ta-nya gugur. Ya, menulis.
penulis, dia tak boleh pentulis, tak boleh. Kalau penjahat boleh masuk, huruf J dia boleh masuk. Tengok, J, Cha, Dal, Zai, Shil, Sod, Dot, dia boleh masuk. Pencuri, pendukung, ya. Lagi penjual. Kalau Zai, penzina. Shin boleh tak? Pensyariatan boleh. Sod, pensyarah. Dot, ada lagi tu, cari jumpa dah, lupa dah. Okey, kalau pem dengan mem, dia tak boleh masuk kepada huruf pa. Kalau pinjam, peminjam, meminjam, dia kena gugurkan huruf pa, ya. Gugurkan huruf pa, sambungkan imbuhan pem tu. Kalau huruf pem mem, dia masuk kepada ba, pa dan va, ya. Dia masuk, dia boleh kekal, ya. Pembuat, membuat, pemvarnis, memvarnis, pemfitnah ataupun memfitnah, dia boleh masuk, ya. Dia imbuhan ni dia ada satu kaedah lain pula lah, ya. Sebab tu tak boleh masuk banyak-banyak dalam buku. Kalau banyak-banyak masuk dalam buku dan jadi bahasa Melayu pula nanti. Ya, kita masukkan bahasanya pada huruf, masalahnya pada huruf alif tu. Baik, ya. Sebab apa? Bila buat soalan, biasanya bila kita tengok, katakan soalannya tu salin ayat berikut ataupun perkataan berikut. Macam ni je berikut? Baro, alif, ya, ya. Jangan berikut baro, ya, kaf, waw, ta. Tu ramai yang ikut macam tu, ya. Berikut, ya. Berikut baro, alif, ya, ya. Bila bengkel buat soalan, ya, daerah lah katakan bengkel buat soalan, ramai yang tanya, ya, ramai sangat yang tanya ejaan, ada alif ke tak ada alif pada imbuhan. Ya. Peroleh, perolehi, diperolehi, ada alif ke tak ada alif? Perolehi, ada alif tak? Ada. Sebab apa? Imbuhan per, ya. Jadi imbuhan ber, per, ter, kalau berawalan dengan huruf alif, maka alif itu dikekalkan. Tak kira alif itu bunyi atas, bunyi bawah ataupun bunyi depan, ya. Contoh bunyi depan katakan terulung, ya, terulung, apa lagi? Terubat, ya. Jadi tak boleh diijaz taro, taro, waw, bata, terubat, tak boleh, ya. Dia kena kekalkan alifnya, ya. Kalau begitu juga dengan per, ya. Perindustrian, ya. Perindustrian, paro, alif, ya, nun. Indus, ya. Dal, waw, sin, taro, ya, nun, ya. Akan datang ejaan yang menggunakan perkataan bahasa Inggris akan banyak menerima perubahan. Ya. Tunggu kaedah siap, ya. Sebab dia ada kaedah yang ikut bunyi. Dalam buku tahun 5 pun ada, tapi ada yang lebih terperinci lagi. Ya, ejaan yang ikut bunyi ini. Akronim pun mungkin berubah sedikit, ya. Saya risau sebab buku kita dah siap baru perubahan tu, ya. Sebab saya difahamkan sekarang ni panel sedang menyiapkan yang baru, pengkaedahan yang dibaik pulih itu tadi dalam proses, dan katanya sekejap masa lagi mungkin benda tu akan dipublishkan lah, ya. Risau, ya, kita risau sebab buku dah siap.